Okey, saya tahu anda nak mulakan perniagaan. Tapi nasihat saya, jangan mulakan perniagaan sekiranya anda tak tengok video ini. So, bila kita tengok kat media sosial, hidup sebagai seorang usahawan yang berjaya memang best. Cuba bayangkan, travel sana sini, pergi shopping tak payah tengok harga, kereta mewah, rumah besar dan dah tak ada lagi hutang keliling pinggang. Memang best bila kita bayangkan. Tapi kan tak semuanya mudah. Itu hanya apa yang kita dapat lihat. Yang kita tak dapat lihat, ramai yang tak tahu. Jadi kan, jika anda nak mulakan perniagaan, tunggu dulu. Saya nak kongsikan dengan anda 5 sebab kenapa anda jangan mulakan perniagaan. Nombor 1, jangan mulakan perniagaan jika anda tak ada duit. Bukan sahaja nak mulakan perniagaan perlukan duit, tetapi kan anda perlu juga duit untuk wang kecemasan ataupun duit backup. Maksudnya, bila anda mulakan perniagaan, bukan anda terus mendapat keuntungan. Mungkin ia akan mengambil masa berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum perniagaan anda menjana pendapatan. Boleh tak anda tampungkan kos hidup anda dan keluarga anda dalam jangka masa ini? Saya sendiri pada tahun pertama menjalankan perniagaan, saya tak dapat untung pun. Saya dapat 3 pelanggan sahaja. Tetapi masa tu saya masih lagi bekerja. Saya berniaga part-time secara online. So, masih lagi ada gaji untuk menampung diri dan keluarga. Antara soalan yang ramai tanya saya adalah, bilakah waktu yang terbaik untuk kita berhenti kerja dan fokus kepada perniagaan? Bagi saya, sebaiknya anda mempunyai 3 bulan hingga 6 bulan backup money ataupun wang kecemasan untuk menampung diri anda dan keluarga anda. Sekiranya dalam jangka masa ini, perniagaan anda tidak menjana pendapatan, anda at least mempunyai kewangan untuk sara hidup. Nombor 2, perniagaan memerlukan masa dan usaha. Jika anda setiap hari sibuk dengan kerja, keluarga, kawan-kawan, sehingga tak ada masa untuk fokus kepada perniagaan, maka perniagaan bukan untuk anda. Jika anda seorang yang sering memberi alasan tak ada masa, maka jangan mulakan perniagaan. Perniagaan memerlukan banyak masa anda, lebih-lebih lagi di tahap permulaan. Nanti-nanti bila perniagaan anda berkembang dan anda ada ramai pekerja, dan mungkin anda mempunyai lebih banyak masa lagi. Tapi kan jika anda baru bermula dalam perniagaan, anda perlu luangkan lebih banyak lagi masa untuk perniagaan anda. Just bayangkan jika pesaing anda mempunyai 5 jam sehari untuk fokus kepada perniagaan dan anda hanya mempunyai 1 jam sehari untuk perniagaan anda, agak-agaknya perniagaan siapa yang akan berjaya? Ianya mudah sahaja. Lebih banyak masa anda luangkan pada perniagaan anda, lebih banyaklah kebarangkalian perniagaan anda akan berjaya. Sehari sekurang-kurangnya anda perlu luangkan masa sejam 2 jam pada perniagaan anda. Itu kalau anda menjalankan perniagaan part-time. Of course, kalau anda mempunyai lebih banyak masa, lagilah bagus. Tetapi jika anda hanya mempunyai beberapa minit atau sejam sehari sahaja kepada perniagaan anda, mungkin ianya tak mencukupi untuk membina perniagaan yang berjaya. Nombor 3, jangan mulakan perniagaan jika anda tak mahu belajar. Tentunya untuk berjaya dalam perniagaan memerlukan ilmu. Ilmu di internet pula berubah-ubah. Teknik dan strategi 4-5 tahun yang lalu, hari ini mungkin tak relevan dah. Untuk berjaya sebagai seorang usahawan internet, anda perlu belajar ilmu-ilmu baru dan aplikasikan ilmu-ilmu ini pada perniagaan anda. Jangan hanya fikir untuk berjaya kita perlu update media sosial kita. Anda perlu juga belajar ilmu, teknik dan strategi apa yang anda perlu update di media sosial anda supaya memberi impak yang positif kepada perniagaan anda. Sekadar contoh, semua orang tahu macam mana nak update media sosial. Tetapi, tak semua orang tahu bagaimana nak update media sosial untuk perniagaan. Kat situlah kita perlukan pelbagai ilmu. Sebelum zaman internet, perniagaan adalah lebih mudah lagi. Kita buat business card, brosur, leaflet dan edarkan kepada orang ramai. Dari rumah ke rumah, insya-Allah boleh dapat dah ramai pelanggan. Hari ini, persaingan kita makin ramai, platform pula makin banyak lagi seperti Facebook, IG, Google, TikTok, YouTube dan lain-lain. Dan untuk berjaya dalam bidang perniagaan di platform-platform ini memerlukan pelbagai ilmu. Ada ilmu je tak cukup, tetapi kan perlu aplikasikan ilmu tu dengan cara yang betul. Ramai juga ada ilmu tapi tak buat, betul tak? Dan kita juga perlu tahu bahawa lagi 3-4 tahun, teknik dan strategi berubah, kita kena belajar lagi ilmu baru. Nombor 4, anda ada tak ni? Jangan mulakan perniagaan jika mental tak kuat. Pastinya anda pernah dengar kisah kegagalan perniagaan, betul tak? Tapi kan, anda sanggup tak menghadapi kegagalan perniagaan?
Anda sanggup tak orang reject produk dan perkhidmatan anda? Anda sanggup tak orang kritik perniagaan anda? Elok-elok anda nak buat perniagaan, ada pula orang kritik. Bukan hanya di reality TV je. Dalam perniagaan pun ramai kaki kritik. Atau mungkin lebih teruk lagi, anda sanggup tak berusaha tanpa sokongan orang lain? Dan mungkin mereka yang tak menyokong anda adalah orang-orang yang terdekat dengan anda. Sebab itulah nak jadi usahawan yang berjaya, mental kena kuat. Anda perlu jadi seorang yang penyabar tetapi jiwa yang kental dan terus berusaha. Tak kisah dengan apa yang orang kata. Selagi apa yang anda lakukan tu adalah halal dan mengikut undang-undang. Dan jika gagal, anda cuba dan cuba lagi. Tak kenal erti putus asa. Anda cukup kuat tak untuk menghadapi semua ini? Saya dah laluinya. Bukan untuk menakut-nakutkan anda. Tetapi inilah realiti untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan nombor 5, jangan mulakan perniagaan jika anda tak tahu nak jual apa. Ramai ketika nak mulakan perniagaan, mereka tak tahu nak jual apa dan salah pilih produk dan perkhidmatan. Mungkin jual sesuatu yang tiada permintaan ataupun menjual sesuatu yang mempunyai persaingan yang sangat tinggi di luar sana. Ini akan menyukarkan lagi anda dalam bidang perniagaan. Dan bagi anda yang berminat dan masih lagi berani nak mulakan perniagaan, check it out webinar percuma bersama saya, Nak Jual Apa. Ianya percuma je. Dan di situ saya kongsikan dengan anda cara memilih idea perniagaan yang terbaik dan menguntungkan untuk anda. Saya tunjuk anda exactly apakah langkah-langkahnya yang saya gunakan untuk memilih perniagaan saya juga. Dan anda boleh gunakan cara yang sama. Lawati dan daftar percuma di nakjualapa.com dan saya kongsikan apakah cara yang terbaik untuk anda pilih idea perniagaan tak kira produk ataupun perkhidmatan. So, macam anda masih lagi berani tak nak mulakan perniagaan? Cuba kongsikan di ruang komen. Adakah anda berani nak mulakan perniagaan? Jangan lupa subscribe dan tekan loceng pada YouTube channel ini supaya anda mendapat lebih banyak lagi tip-tip perniagaan dari saya. Untuk idea perniagaan yang terbaik dan menguntungkan bagi anda, kita jumpa di www.nakjualapa.com. Boleh tak macam tu?